Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam channel Master Kimia SPM. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan menyambung kembali siri video kita untuk PDP kali ini. Dan insyaAllah pada kali ini kita akan melihat kepada kimia tingkatan 4. Masih lagi dalam bab yang ketiga, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Dan kita masih lagi berada pada standard kandungan 3.4 persamaan kimia. Okey, untuk siri kali ini kita akan fokus kepada pengiraan yang melibatkan persamaan kimia, ya. Pengiraan berdasarkan persamaan kimia atau kita panggil istilah lain stoikiometri. Baik. Ini antara soalan yang kerap ditanya dalam peperiksaan, sama ada peperiksaan peringkat sekolah ataupun SPM. Jadi pelajar pastikan benar-benar faham supaya ya setiap soalan dapat kita jawab, ya. Dan kalau kita faham, benda ni tidak susah sebenarnya, ya. Okey, jadi yang pertamanya, ya, kita nak menjawab soalan ini, kita guna kaedah. Ini kaedah yang kami buat sendiri tu, kaedah Mr. X, ya, Mr. X. Okey. Kaedah Mr. X. Jadi kenapa kita kata kaedahnya Mr. X, ya? Sebab untuk soalan yang melibatkan persamaan ini, ya, pengiraan dalam persamaan ini, dia mengandungi biasanya 3 markah, ya. Okey, 3 markah. Bermakna kalau 3 markah kita harus mempunyai 3 poin. Okey. So poin yang pertama itu ialah M. M itu merujuk kepada bilangan mol. Okey. M adalah bilangan mol. Kemudian kita ada R. R ini ialah ratio nisbah mol, ya. Dan kita ada X. X ini merujuk kepada jawapan akhir kita. Ya, yang biasa jawapan akhir ini operasinya adalah darab. Okey. Ya, ini biasanya begitu. Darab dengan apa itu bergantung kepada soalan. Okey. Itu kaedah kita, ya. So pastikan pelajar ingat 3 markah daripada pengiraan berdasarkan persamaan kimia ni. Biasa 3 markah, ya. 3 markah M, R dan X. Okey, itu step-step yang perlu kita buat. Okey. Jadi kita melihat kepada contoh yang pertama. Okey. Okey, soalannya, hitungkan jisim serbuk zinc yang bertindak balas dengan asid nitrik cair jika 360 cm3 gas hidrogen terbebas dalam tindak balas itu. Okey. Dan diberi kepada kita persamaan. Adakala persamaan ini diberi, adakala persamaan ini pelajar mesti, ya, bina sendiri. Okey. Dalam soalan ini dia bagi persamaan dalam masalah, okey, dan dibagi kepada kita jisim, atom relatif dan juga isi padu molar gas diberi. Okey, jadi perkara pertama yang pelajar mesti, ya, cari. Ingat balik kita punya kaedah tadi ialah M, R dan X. Bermakna step pertama pelajar mesti cari mol. Okey, tengok pada soalan, maklumat yang dia bagi ialah 360 cm3 gas hidrogen. Ini maklumat dalam soalan, ya. Okey, maklumat dalam soalan. Jadi kita cari mol siapa? Okey, maklumat dia bagi untuk gas hidrogen. Bermakna kita carilah mol untuk H2. Okey, mol untuk H2. So dia bagi di sini isi padu, ya. Maka kalau isi padu, bermakna kita guna formula mol yang melibatkan isi padu, iaitu isi padu gas bagi isi padu molar, ya. So isi padu gas di sini ialah 360 cm3. Kita bagi isi padu molar. Isi padu dia bagi, ya, 24 dm3 ini per mol. So 24 dm3 kita pastikan tukar kepada cm3, ya, supaya unit yang sama. Darab dengan 1000, ya. So kita akan dapat 24,000 cm3. Okey. Itu step yang pertama. Okey, pelajar-pelajar ingat, ya, kita mesti cari mol dulu. Ini kaedah dia. Macam-macam mana pun mol kita mesti cari dulu, ya. Okey, kita bagikan 360 bahagi dengan 24,000, ya. Kita akan dapat jawapannya 0.015. Okey, ini markah yang pertama.
Okey, kemudian kita berbalik kepada markah yang kedua iaitu R ya. R ini rasionya. Okey, ratio dia mesti berdasarkan pada persamaan ya. Okey, mol yang kita cari ialah mol hidrogen. Mol ini ya, H2. Okey. Soalan minta kita cari jisim serbuk zinc. Zinc itu di sini ya, dalam persamaan. Okey, ini zinc. Okey, pelajar-pelajar perhati ya. Okey, kita ambil dua bahan ini, iaitu H2 dan Zn untuk kita buat ratio. Okey, depan H2 ini, dia ada nombor ya, tapi kita tak tulis, iaitu nombor 1. Okey, depan ZnNO3 pun ada, ZnNO3 ni pun ada nombor 1. Kita tak tulis. Ya, dan depan HNO3 ni ada nombor 2. Ini 2 ya. Ini 2 kita tulis. Depan Zn ni ada nombor 1. Cuma kita tak tulis ya. Jadi kita tulis, okey, nombor 1 tadi, 1 depan H2 ya. So 1 mol H2 nisbah 1 mol Zn. Okey, nisbah ini kita ambil daripada yang kita bulat kat atas tadi ya, antara H2 kerana kita ada ini mol untuk H2 dan Zn sebab kita nak cari jisim zinc ya. Okey, sekarang dalam keadaan asal 1 mol H2 nisbah 1 mol Zn. Ini berdasarkan persamaan ya. Berdasarkan persamaan kat sini. Okey. Tapi sekarang mol yang kita guna H2 ialah 0.15. Jadi 0.015 mol H2 nisbah, okey. Kalau H2 1, Zn 1 bermakna kalau H2 0.015 bermakna mol untuk Zn juga adalah 0.015 ya. Mol untuk Zn sebab ratio ialah 1:1 ya. Okey, jadi kita dapat mol untuk zinc. Step ketiga, markah ketiga kita cari apa yang soalan nak, iaitu jisim zinc. Jadi jisim zinc sama dengan mol ialah 0.015 darabkan dengan jisim molar zinc iaitu 65. So darab dengan 65. So kita akan dapat jawapannya ya, bersamaan dengan 0.975. Ya, dan pastikan wajib ada unit G, gram. Okey, ini markah kita yang ketiga. Selesai. Okey. Okey, kalau masih tak faham, kita cuba tengok contoh yang kedua ya. Okey, contoh yang kedua, penghasilan besi dalam industri melalui penakwalan antara biji besi, ferrum Fe2O3 dan juga arang koksi ditunjukkan dalam persamaan di bawah. Okey, kita ada persamaannya. Hitung jisim besi yang terhasil apabila 460 kg Fe2O3 diekstrak dengan arang koksi dalam proses ini. Okey. Sebagaimana yang kita sebut tadi, yang pertama, step yang pertama, okey, sama saja kita mesti cari mol. Ya, MRX tadi ya, mol. Okey, mol apa yang kita nak cari? Tengok dalam soalan, dia bagi maklumat tentang apa? 480 kg F2O3. Bermakna kita carilah mol untuk F2O3 ini. Jadi mol Fe2 tadi, Fe2O3 ya. Okey, Fe2O3 sama dengan, okey, dia bagi jisim ya. So kalau kita nak cari mol daripada jisim, jisim bagi jisim molar. 480 ini kilogram ya, tukar pada gram ya. Kerana dalam formula jisim bagi jisim molar, jisim di sini dalam gram ya. Kita nak 1000 ya. Okey, kita bagi dengan jisim molar Fe2O3 ya. Okey. Fe 56 darab dengan 2 sebab dia ada 2 di sini. Tambah dengan O adalah 16 darab dengan 3. Okey ya. So kita kirakan. Jadi 480,000 ya. Bagi dengan, okey, kita akan dapat jawapannya ialah 3,000 mol ya. Okey, macam boleh kira lah 3,000 mol. 3,000 mol. Okey, di sini molnya besar ya. Jangan takut ya, sebab kita persoalan ni dalam industri ya. Dalam industri dia akan menghasilkan hasil yang banyak ya. Okey, step yang kedua, kita akan kira R itu ya, MRX ya.
R itu mole ratio, ratio of mole ya. Okey, kita nak ambil antara ratio antara apa dengan apa. Okey, kita kira tadi mol Fe2O3. So ini ya. Okey, kita nak kira jisim besi. Besi ni ialah kat sini ya, Fe. So kita ambil ratio antara Fe2O3 dan Fe. Okey, tengok nombor depannya ada 2. Jadi 2 mol Fe2O3 nisbah, okey, depan Fe ada 4 ya. So 4 mol Fe. Okey, itu asasnya ya. Maksudnya 2 4 rasionya. Kalau 1 2, okey. Sekarang ni kita guna yang hasilnya adalah mol untuk Fe2O3 ialah 3000 ya. Yang ni ya, 3000 ya. So 3000 mol Fe2O3. Okey, kita akan dapat apa di sini ya? Kalau 2 4 bermakna 2 kali ganda ya. So kalau sini 3000, sini akan dapat 6000 mol Fe. Okey, kita dapat jawapannya mol. Okey, step yang ketiga kita cari jawapan. Kita nak kira apa? Jisim besi. Jadi jisim besi Fe ya, sama dengan molnya tadi 6000 darab dengan jisim molar besi JR ya, 56. So 56. Okey ya. Jadi 6000 kita darabkan 56, kita akan dapat jawapannya ialah sama dengan 336,000 ya. Okey, di sini dalam gram. Okey, jadi kalau kita nak tukar pada kilogram bagi 1000 ya, 336 kilogram. Okey, mana-mana pun boleh. Okey, jadi jawapan mesti ada unit. Okey, contoh kedua. Okey, kalau masih lagi keliru, kita cuba tengok contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Kira isi padu gas karbon dioksida yang terbebas apabila 7.0 gram etena C2H4 terbakar lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey, di sini persamaan kimia tidak diberi. Jadi, ya, tak apa. Yang pertama, kita akan buat sini persamaan kita kena buat ya. Okey, yang pertama macam biasa, ya, kaedah MRX tadi. Yang pertama kita kena cari mol. Okey, mol apa nak cari? Tengok maklumat. 7 gram untuk etena. Bermakna kita carilah mol untuk C2H4 ya. Okey, dia bagi jisim ya. So jisim bagi jisim molar. Okey, 12 darab 2 tambah dengan 1 darab 4. Okey ya, kita kiralah. Okey, boleh kira sama-sama. Jadi 7 bagian 28 ya. Dia punya jisim molar 0.25. 0.25. Okey, mol ya. Okey, sekarang ni ini mol untuk etena ya. Kita nak kira apa? Kita nak kira isi padu gas karbon dioksida. Okey, dua benda berbeza di sana. Jadi hubungan dia kita kena tengok dalam persamaan. Hubungan antara C2H4 ni dengan CO2 karbon dioksida ni. Kita kena buat persamaan ya. So kita buat persamaan C2H4. Soalan ni kena buat persamaan sendiri ya. Terbakar tambah dengan O2, kita akan dapat nanti hasilnya ialah CO2 dan H2O. Okey. Jadi nak dapat nisbah mol, pelajar wajib imbang persamaan ya, kena imbang. So kita imbang dulu. Kita darab dengan 2. Kemudian H ada 4, darab dengan 2. Kemudian oksigen kita ada di sini 4 tambah 2 6. So 3 di sini ya. Okey. Bila kita dah imbang persamaan, baru kita dapat rasionya. Okey, jadi rasionya antara apa dengan apa ya. Okey, tengok sini kita ada maklumat untuk C2H4, C2H4 ini etena. Soalan nak apa? Isi padu gas karbon dioksida. Kamu sedar kat sini ya. So, rasionya antara C2H4 dan CO2. Okey, depan C2H4 ni nombornya 1, maka 1 mol C2H4 nisbah. Okey, depan CO2 ada nombor 2 ya. So 2 mol CO2. Ini hubungan dia, rasionya. 1 nisbah 2. Okey, sekarang C2H4 kita guna ialah 0.25 ya. 0.25 mol C2H4 nisbah. Okey, kalau 1 nisbah 2 bermakna di sini ialah kalau 0.25 C2H4, maksudnya di sini ialah 0.25 darab 2 ya.
Ini untuk mol CO2. Ya. 0.5 ya. Ataupun kita kata sini 0.5 lah ya. 0.5, tak ada masalah, sama je. Okey, kita dapat ratio. Ini step kedua, maka ketiga kita cari jawapan. Okey, jawapan kita nak cari isi padu ya. So isi padu CO2, okey, isi padu sama dengan mol ni ya, 0.5 tadi, 0.5 lah. Darab isi padu molar. Isi padu molar dia bagi sini ya. 24 ni ya. So 24 dm3. Okey, kita akan dapat jawapannya 0.5 darab 24, kita akan dapat jawapannya ya, 12. Okey, jangan lupa unit wajib ya, dm3. Okey, ini jawapannya. Jadi itu antara 3 contoh untuk kita selesaikan persamaan pengiraan melibatkan persamaan kimia. Jadi moga-moga pelajar dapat ya menguasai dengan baik, kerana ini adalah soalan yang kerap kali ditanya dalam peperiksaan. Jadi sekian, terima kasih. Pastikan anda subscribe channel Master Kimia kami. Moga-moga kita akan terus membantu pelajar dalam memahami kimia untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5.